ataupun the geographical factors dan seterusnya. Okay. Okay, market segmentation decision. Jadi market segmentation decision directly affect the marketing mix variable. Okay. Sini dia cuba terangkan kepada kita segmen pasaran ni bergantung kepada produk, place, promotion dan price yang kita ada lah. Jadi ni ada dia punya four piece concept. Market four piece concept ni, four piece concept ni contohnya kita kena ada produk, ada place, ada kena ada promotion, marketing strategi yang tertentu dan juga promotion strategi yang tertentu dan juga pricing. Jadi kita boleh katakan juga dia four piece, this four piece mempengaruhi market segmentation. Tapi sebenarnya segmentation ni dia luas, benda yang luas. Satu benda yang agak broad untuk dibincangkan. Betul. Dia pengaruhi oleh four piece. Tapi faktor-faktor lain juga mempengaruhi market segmentation. Okay. Okay, jadi ni cuba dalam slide ni dia cuba terangkan bagaimana setiap P ni ataupun dimension, kan ni mungkin dimension marketing mix component, yang kita boleh guna sebagai alat untuk kita buat segmentation. Okay. Contohnya quality, features and options, style, brand name, packaging, product lines, warranty, service level, advertising, promotion advertising, personal selling, sales promotion, yang place, distribution channel, distribution coverage, outlet location, sales territory. Juga kita boleh katakan sebagai alat yang kita boleh gunakan untuk buat market segmentation. Macam mana? Mungkin awak tanya macam mana? Macam mana? Jadi kita ambil contoh lah. Kita ambil contoh P yang pertama. Produk. Produk tu antaranya dia punya mix dia adalah komponen dia, variable dia adalah quality ataupun brand name ataupun style ataupun feature dan options. Dia macam mana benda tu working ataupun function? Bagaimana dia mengaruhi proses segmentation tadi? Contohnya kita ada produk. Dan kita jual produk tu contohnya high end customers. Jadi kita segmen produk tu produk yang berkualiti. High end, kita punya barangan yang berkualiti. Produk berkualiti, high end customer. Jadi kalau tu segmen kita adalah untuk pengguna high end, pengguna yang mungkin pihak atasan. Jadi kalau kita pengeluar produk yang ataupun brand name, satu brand name jenama yang bagus. Jadi kita keluarkan jenama yang bagus, jenama yang mahal. Jadi mungkin pandangan kita pandangan yang pihak atasan. Okay. Customers. Okay. Okay, jadi akan mempengaruhi packaging. Okay. Juga akan mempengaruhi lain-lain faktor lah, harga lain, how we distribute apa produk, channel pun berbeza. Promotion pun not secara mass kalau kita punya high end. Okay.
Jadi kita itu contohnya. Dia semuanya bergantung kepada which target market ataupun segmen yang kita try to serve. Okay. Jadi mempengaruhi setiap satu ni P ni yang saya sebut yang kita nampak ni. Okey. Okey. Jadi contohnya kalau kita ada barangan yang ataupun dia adalah barang yang high end. Jadi kalau barangan yang murah, jadi kita kena distribute mungkin pada banyak lokasi yang kita punya coverage. Kalau barang tu barang yang eksklusif, jadi barang eksklusif ni tidak semua orang dapat beli. Okay. Effort to buy, to purchase. Jadi mungkin kita ada dari segi segmen tu, kita dari segi place pun limited. Mungkin at certain location, maybe in a big city, big area, ataupun big city lah. Okay. Certain territory. Jadi segi jualan, bukan kita buat secara public, mungkin personal selling. Jadi kita go to dia punya outlet and then try to discuss and get info from the salesperson and so on. Okay. Itu contoh dari segi pricing pun mungkin differ kalau kita tengok. Itu contoh ni lah. Macam ni nak terang benda ni satu-satu persatu ni. Kalau barang yang low quality ataupun ordinary products, mungkin dari segi distribution, channel, wide. Okay. Dari segi advertising and marketing campaign advertising. Okay, not personal selling. Kita advise to reach big wide area. Barang tu ada barang yang mungkin dari segi harga pun murah. Pricing low price. Okay. Itu contoh lah. Contoh macam ni kena nak kaitkan nak kaitkan setiap satu daripada 4P ni. P yang pertama, P kedua, place, P yang ketiga dan P yang keempat. Okay. Okay, ni apa ni? Retention based segmentation tag number 1 is customer at high risk of cancelling. Ni tak payah ni. Okay, ni yang saya cakap tadi lah. Alternative based for market segmentation, kita boleh buat secara geographic. Yang saya cakap tadi. Demographic, psikologi. Dan ni kita boleh guna di samping yang benda ni lah. Kita boleh guna yang ni. Sebab setiap faktor ni memberi kesan kepada pembelian. Kemampuan. Ability to purchase. Okay. Ataupun tengok ni use occasion. Benefit source. Faedah pembelian. Status kita. Okay. Ni attitude. Juga akan mempengaruhi dia punya pembelian. Contohnya kita pakai handphone. Sekarang ni kita pakai handphone. Setiap orang ada handphone. Okay. Attitude. Sikap kita. Atau kita punya perception kita. Itu dia attitude, mungkin persepsi kita terhadap produk akan mempengaruhi behavior kita, perangai, tingkah laku kita terhadap produk yang dikeluarkan. Iklan pun berbeza-beza. Kalau kita tengok handphone, cakap kontak telefon, handphone yang paling mahal mungkin Apple pula. Apple. Jadi Apple ni kalau kita nak buat brand dari segi marketing, campaign, advertising, kita tunjuk barang tu adalah eksklusif. Barang eksklusif. Okay. Barang eksklusif Apple. Okay. Mungkin dari segi use occasion sama sajalah. Okay. Jadi Apple ni barang yang kualiti, mungkin social class pun mungkin orang yang
Mungkin berpendapatan tinggi. Okay, berpendapatan tinggi. Okay. Okay, boleh lah. Saya rasa kalau kita nak bincang panjang ni. Jadi saya rasa awak dah belajar benda ni dalam bab-bab yang sebelum ni. Subjek-subjek lain. Satu lagi, ni apa ni, product positioning. Produk juga benda yang penting jugalah di samping market segmentation tadi. Product positioning ni apa dia kata ni, entails developing schematic representation that reflect how your product or services compare to competitors on dimension most important to success in the industry, also called perceptual mapping. Okay. Ni macam mana terang supaya mudah faham ni? Okay. Example of product positioning map. Okay. Macam ni lah. Okay, product positioning ni penting dari segi how company position their products relative to their competitors. Okay. Jadi kalau kita tengok benda ni, kita tengok example dia punya apa ni, positioning map ni. Okay. Kalau macam ni lah, kita senang, analogi mudah. Satu analogi mudah supaya faham apa maksud product positioning. Kalau tempat kita ada kereta lah. Kita ada kereta, macam-macam kereta pula. Ada kereta Proton pun ada. Kereta apa dua pun ada. Okay. Kereta Volvo pun ada kan. Volvo. Kereta Mercedes pun ada. Jadi kalau kita bandingkan di antara kereta yang saya sebut tadi, jadi awak boleh bayang kalau kita kereta Mercedes Benz. Jadi how the company position their product in customers' mind. Okay. Barang position. Barang Mercedes ni barang mahal. Okay. Barang yang luxury car. Okay. Kalau sebut kereta, mungkin kereta buat kereta kancik Polo 2 mungkin dari segi position dia untuk rakyat biasa, untuk orang biasa. Itu maksud dia position lah. Kalau sebut contoh tadi lah, sama dengan telefon. Oppo mungkin telefon yang tidak mahal sangat. Kalau iPhone 12 mahal, 6,000 satu. Okay. 6,000 lebih. Body dia. Okay, itu position. Boleh ya? Kelas, saya boleh faham lah. Okay, jadi ni kalau boleh tak? Ni kalau sebut ni anti-developer schematic representation that reflect our product ni payah nak faham ni. How your product or service compare, ni payah. Jadi yang saya terang tadi macam mudah sikit lah. Position. Kalau sebut barang tu, awak pun mari dalam pemikiran kamu tentang barang tu. Okay. Dia macam nak stay dalam market tak? Apa dia ni? Dia macam stay dalam market bertahan dalam pasaran. Tak, dia ni product position ni dari segi macam mana manufacturer tu ataupun producer tu dari segi position dia product in customer's mind. Okay. Yang saya cakap tadi. Tak lama dalam minda tu. Minda. Okay. Kalau komputer HP mahal betul tak? Laptop. Mahal dah saya. Kalau laptop Lenovo?
Lenovo mahal lagi lah tu. Ha? Lenovo mahal lagi. Lenovo mahal lagi? Ha. Lenovo mahal pada HP ke? Dah lama tak beli. Saya Belilah. rasa sebab Lenovo dia ada yang perspektif gaming sikit tu. Tahan lebih advance dari biasa. Yang gaming lah. Dia kalau ikut brand, kalau kita banding dari segi brand, yang mana lebih eksklusif? Lenovo ke HP? HP. HP lah. HP. Kan Siti Zulaikha pakai HP. Biasa tu. Biasa pasal essay Jadi contohnya macam ni lah. Contoh kereta tadi lah. Betul tak? Kereta lah. Kereta lah. Mercedes-Benz mahal tak tak? Mercedes-Benz baru ni mahal lah kan. Nak beli pun dia kena ada lebih kurang 4,000 sebulan kena bayar installment. Tak ada kereta lain. Kereta tu 5,600 boleh pakai dalam kereta. Tak? Betul faham lah macam dia? Mana Beli tak? Mercedes-Benz C-Class 200,000 lebih lah. 200,000 lebih, 2,500 sebulan macam tu. Tu installment saja. 2,500 2 bulan. Faham lah. Kalau nak 2,500 gaji nak berapa ribu. Boleh bayar sendiri lah. Okay. Okay, tu product positioning. Apa lagi? Ni benda ni apa ni? Ni betul. Product positioning step, select key criteria that effectively differentiate product or services in the industry. Diagram a two-dimensional product positioning map specified criteria. Ni dia nak tunjuk lah pada kita tentang ni sebenarnya. Okay. An effective product positioning strategy made to criteria unique. It uniquely distinguish a company from the competitors' products. It lead customer to expect slightly less service than company. It lead customer to expect slightly less service than ni. Contoh macam ni lah. Jadi this example product positioning map of the what? Mungkin dari segi kita boleh katakan sebagai from different car manufacturers, different automobile car pula, different automobile manufacturers. Jadi kita ada kereta yang sport, Porsche, BMW, klasik, distinctive, klasik, yang sport, Porsche. Kalau yang ni yang mana praktikal, sport, di combination macam ni, Volkswagen, WW. Okay. Yang sport, okay, sport, Nissan banyak. Nissan sebenarnya, Nissan banyak line kan, product line. Nissan tidak spesifik all sport. Tapi dalam contoh ni digunakan contohnya Nissan. Kereta Toyota pun ada situ kan, Toyota Sport. Okay, Toyota pun kat kita ada macam-macam Toyota, betul tak? Ada Toyota Camry, ada Toyota Corolla, ada Toyota apa lagi? Macam-macam Toyota. Rush pun ada. Kalau dia tengok di macam ni, kalau yang kereta konservatif, Plymouth. Di position bagaimana? Tapi dari segi pricing, affordable, practical and affordable price. Okay. Kalau yang distinctive, Mercedes, Cadillac ni semua. Itu bagaimana bagaimana customer ni position dia produk in the market. Okay. Jadi tu isu marketing. Jadi bagaimana isu-isu tadi tu dari segi 4Ps tadi, product, price, place, promotion tu mempengaruhi kita punya strategi. Strategi apa? Strategi ni. Strategi sama ada yang kita buat dalam QSPM
ataupun strategi-strategi yang ni, yang saya tunjuk ni. Ataupun strategi-strategi lain. Jadi kita kena tentukan strategi apa yang kita akan follow. Jadi akan dipengaruhi oleh type of campaign ataupun strategi. Kita strategi yang kita akan implement. Jadi yang dia bincangkan berapa saja. Dia ada bincang berapa saja. Sebenarnya banyak lagi yang dalam kalau kita baca buku marketing. Itu aspek yang pertama. Ini produk yang sampai lagi. Aspek yang perlu kita bincang sebenarnya strategi implementation, finance, accounting. Saya rasa awak lebih mahir daripada saya lah. Kita punya affordability untuk implement strategi tu bergantung kepada kita punya, mungkin bergantung kepada kita punya financial strength ataupun financial position. Okay. Sini the thing that we need to consider term long-term debt to lease or to buy asset. Ini juga akan patut kita ambil kira lah. Jadi kalau kita contohnya to lease or to buy fixed asset. Jadi perlu dikira untuk pelaksanaan strategi. Okey. Kita buat dah kan baru ni. Ataupun contoh GSPI baru ni kita buat. Contoh tadi kita kena buy. To buy new land. Jadi mungkin kita tengok sini dia kita how to get money, macam mana nak dapat duit tadi. Macam mana nak dapat duit, nak borrow from the banks ataupun nak buat apa. Okay. Ni Ashraf, ni ada di antara mekanisme macam mana kita boleh dapatkan duit, dapatkan capital kan? Ni kan? Cara-cara nak dapatkan capital untuk expansion Okay. Tulis capital. Your dividend payout ratio pun patut kita ambil kira dalam expansion program. Ke tak? Macam mana Ashraf? Cuba terang sikit. Ya dah. Saya kena tengok function dividend payout dulu tu. Ada. Kalau berdasarkan slide ni, macam mana awak nak terang ni? To determine an appropriate dividend payout ratio. Jadi kita ada dividend policy kan? Company ada dividend policy. Jadi katalah company is making profit kan? Jadi dia ada certain amount for dividend paid out kan? Jadi mungkin percentage. Jadi daripada profit tu mungkin dia ada certain percentage for expansion dan mungkin ada certain percentage for dividend paid out. Betul tak? Jadi how much for dividend paid out ratio? Jadi dia kira macam mana? Awak belajar accounting, awak tahu ni. Dividend payout tu dia macam bayar share tu kalau tu. Dividend. Dividend payout. Jadi kalau awak investor in certain company kan, jadi awak mungkin dapat dividen, betul tak? Dividen. Dividen tu ada dia punya kadar dia. Company pun ada polisi tentang dividen. Kan? Kalau company buat untung, dia kena mungkin ada dividen. Kalau company make loss, mungkin no dividen.
Jadi sekarang ni, katalah in situation company tu ada buat profit. Mungkin. Jadi profit, kata dah dapat 1,000. Katalah contoh mudah. Dapat untung 1,000. Dapat untung 1 juta ataupun 1,000. 1 juta atau apa-apa amount lah. Jadi how much? How many percentage of this amount ni to dividend payout? Okay. Sebab kita tak boleh guna untuk dividend payout semua. Jadi kita nak guna untuk another function tu. Okay. Jadi sama lah dengan ni. Dividend payout ratio. Betul. Dia tengok EPS dulu. Earning per ratio. Dia cari EPS dulu. Tak, maksud dia ni. Ni. EBIT. EBIT. Ini. Oh. Ini. Jadi, okay, ni. Jadi awak ni accounting student patutnya kena faham. Sebab saya pun non accounting student, business student. Jadi saya rasa awak lebih faham dari saya ni. Okay? Okay, cuma saya nak terang kat sini bahawanya dalam kita buat pertimbangan ni untuk suatu strategi tu sama dia ada faktor-faktor yang patut kita ambil kira. Okey. Antaranya bagaimana dia dapatkan duit, mungkin dapat buat short term debt from the bank ataupun short term loan daripada bank, ataupun kita bagi yang listed company dia boleh issue share kan, issue tak warrant ke apa-apa. Preferred stock stock kan. Jadi kalau you public listed company, jadi kalau kita bukan public listed company, mungkin kita dapat pinjaman daripada bank. Sebab kita tak ada right to issue stock. Itu contohnya lah. Mungkin dari segi ni use LIFO ni dari segi barangan. LIFO ni last in first out. First in first out ni adalah dari inventory management. Inventory management. Okay, mungkin not only for inventory management, dari segi kita practice, dari segi human resource. Jadi mungkin kita boleh buat last in first out ataupun first in first out. Contohnya in situation we want to terminate our employee. Contohnya daripada strategi yang kita tengok tadi, yang kita buat tadi, kita kena guna harvesting strategi. Ataupun divest strategi. Bila divest ataupun kita nak buang kerja, jadi kita guna kaedah ni LIFO ataupun FIFO. LIFO lah kan, last in first out. First in first out mungkin boleh guna juga, tapi biasanya last in first out. Betul. Kalau LIFO tu kan, LIFO tu dia cover macam produk telefon tu. Dia macam produk yang jual barang isu semasa, macam isu semasa lah. Produk teknologi semasa. Itu boleh juga kan LIFO. Macam mana ni? Tak faham nak Kalau LIFO tu dia macam ayu tu, dia kena barang cepat. Dia ada habis mak tempoh. Okay. Contohnya kita last in, first out. Last in, first out. Sama dia tu last in, first out. Last masuk, dulu keluar. Yang saya terang tadi, contohnya kalau company kita, daripada kita buat strategi tadi, kita patut guna strategi yang divest ataupun liquidation strategy.
ataupun strategi kita nak buang orang. Dengan kata strategi kita nak terminate orang. Jadi mungkin kita guna last awak last masuk, awak yang kena keluar dulu. Itu maksud dia. Tak? Kalau kita ada masalah dari segi kewangan, company kita ni ada problem dari segi isu kewangan. Jadi antara yang kita kena ambil kira, kita kena cut cost. Jadi bila nak cut cost ni, orang yang last masuk kena berhenti dulu. Itu maksud saya. Boleh tu. Boleh tak tu? Okay, yang tunya to extend the time of account receivable, account boleh terima ni. Okay. Extend kalau kita ada enough working capital, jadi kita bagi extension, account belum terima kan. Receivable, okay. Dan kita hutang, ada penghutang, betul tak? Penghutang yang berhutang dengan kita bagi extension. Okay, supaya dapat bayar. Kalau kita ada enough capital, enough working capital, Kalau we are in good financial position. Kalau tidak, kita kena collect hutang tu. Okay. Sama juga dengan ni, to establish certain percentage discount on account within a specified period of time to determine amount of cash that should be kept on hand. Jadi ini juga faktor-faktor yang mempengaruhi running way we run our business. Okay, issue. Jadi itu faktor-faktor ni, faktor kewangan dan faktor perakaunan menentukan bagaimana kita nak dapat melaksanakan strategi yang kita buat. Kalau kita ada good strategi tapi dari segi financial ini not in good condition, jadi tak masalah juga lah kan. Ada masalah juga. Sebab ada duit tu penting. Cash ataupun capital tu penting untuk kita laksanakan program ataupun laksanakan aktiviti. Okay. Okay, yang lain apa lagi? Yang lain itu financial accounting issue, acquire need capital to implement strategy, okay, betul. Jadi acquire needed capital to implement strategy, develop projected financial statement to show expected impact of strategy. Ni maksud ni apa ni Ashraf ni? Develop saya rasa dia macam tengok ni masa dia implement strategi tu, dia kena ambil kira duit tu macam mana, macam performer lah. Develop projected financial statement to show expected impact of strategi. Jadi mungkin sebelum kita buat strategi tu, sebelum kita actually execute dia punya strategi, jadi mungkin kita minta accountant kita kan, kita minta accountant kita ask accountant to produce projected cash flow ke apa kan, untuk tengok dari segi from year to year, okay, maybe dalam contoh maybe next 5 years how company can get the return from the investment, ROI contohnya, tak? Okay, tengok dia ambil kira tahun pertama berapa return, tahun kedua berapa, how much the return we could get, third year berapa, kalau benda ni berlaku macam mana. Jadi itu penting projected kan, supaya kita ada satu objektif
satu guideline dalam semasa pelaksanaan strategi. Okey, boleh ya? And then kita boleh dapat ROI tu dah dapat dicapai. Okay. To determine the firm value, corporate valuation in the event an offer is received. Okay. Okay. Ni macam mana ya? Determine the firm value. Okay. Jadi mungkin kalau kita nak jual company kita nak sell company. Jadi kalau nak jual kita mungkin buat corporate valuation, firm value. Okay. Firm value, book value kan. Siapa daripada kita kena masuk, kena buat valuation lah company yang kita nak sell off tadi. Okay. Kita nak retrench tadi. Kalau kita dapat good offer, mungkin kita boleh buat, kita boleh jual. And then kita use that money for new business. Okay. Decide whether to go public. Okay, ni sama kaedah mechanism ataupun method to raise capital. Okay. Sama ada kita nak buat IPO, initial public offering. Kita offer share to the public, and then kita dapat generate more income daripada tu. Ini salah satu method yang kita boleh guna untuk kita raise capital. Ini berlaku pada listed company. Okay. Ini apa? Decide whether to keep cash offshore. Ni saya tak tahu ni. Decide whether to keep cash offshore that was earned offshore. Ni mungkin tak tahu. Mungkin saya rasa ni untuk kita ada business di overseas, branch. Okay. Jadi kita nak transfer back to local countries. Okay, ni plus satu juga kita boleh guna sebagai option kalau kita decide, kalau kita operate in several countries, at several location. Decide whether to keep cash offshore that was earned offshore. Ni mungkin lah. Okay. Mungkin kita ada di Malaysia, ada satu di Singapura, di Thailand ada satu. Okay, jadi kita tengoklah kalau kita company yang satu tapi dalam lokasi yang berbeza-beza. Okay, ni apa ni? Okay, acquiring capital to implement strategies. Okay, of course, successful strategy implementation often require additional capital beside net profit from operation and the sales of asset to basic resources of capital are debt equity. Okay, debt. Ini okay. Ini adalah analisis for company AYZ. Okay. Ni tak apalah, ni kita awak baca sendiri ni. Okay, kita berhenti sekejap boleh? Boleh. Boleh tak? Boleh doktor. Baik.
Okey, boleh kita sambung? Kelas. Boleh lah. Okey. Jadi yang ni acquiring capital to implement strategy ni berdasarkan perkiraan lah dia punya, kita punya financial statement lah. Financial statement earning per share, iaitu bila kita dapat kita buat pelaburan, kita melabur, kita mungkin dapat earning pulangan per share kan. Earning per share itu akan mungkin dalam bentuk mungkin dibayar dalam bentuk dividen, bagi setengah syarikat. Jadi saya rasa saya tak boleh nak terang ni dengan baik. Jadi saya rasa awak accountant student lebih mahir dengan ni. Jadi faktor-faktor ni juga dipengaruhi oleh capital. Kita punya company capital bergantung kepada juga perkiraan seperti earning before taxes, interest and taxes, EBIT, earning before tax, earning after tax. Jadi nak menentukan sejauh mana kita punya financial health. Okey. Dari segi capital, dari segi modal tu sihat tak sihat bagi syarikat. Okey. Jadi kalau modal tu bagus ataupun capital tu banyak, jadi kita mungkin boleh melaksanakan strategi dengan baik dan berkesan. Jadi ini menunjukkan kepada kita syarikat lah. Bagi syarikat XYZ ni awak baca sendiri ni. Jadi dia nak tunjuk kepada kita sama ada pilihan yang kita ada, stock financing dengan debt financing. Okey, jadi guna dua-dua. Guna kombinasi 50-50. Okey. Jadi kalau dia tak bergantung 100% pada stok, dia guna sebagainya daripada debt. Okey. Nak tunjuk daripada kita dari segi macam mana boleh dapatkan financing project. Ni projected financial cash flow, betul macam di bincang tadi, allow the firm to examine, allow an organisation to examine the expected result from various action in approaches. Jadi kita tengok sama ada projek tu viable ataupun tidak viable berdasarkan projected financial cash statement. Kita mungkin tengok daripada dari segi cash flow ataupun return on investment, apa-apa sajalah maklumat yang kita dapat. Jadi performing projected financial ni cara dia. Ni awak lebih tahu pada saya. Macam mana nak buat ni. Okey. Okey, corporate valuation ni apa ni? Ni kaedah penilaian korporat lah. Ada beberapa cara. Net worth method, net income method, price earning ratio method, outstanding method dan lain-lain. Jadi ni kaedah macam mana kita boleh nilai kedudukan kewangan firma kan. Okey. Tiap satu ni ada kelebihan. Boleh beri pandangan apakah kelebihan satu-satu ni? Siapa yang volunteer? Siapa yang volunteer nak pergi ni? Network method ni macam mana? Sama lah kita kira depreciation tu tak? Depreciation techniques ni, method dia ada beberapa cara kan? Straight line. Yang saya ingat itu. Dan ada beberapa cara lagi. Okey. Dia sama, saya rasa yang ni sama macam lah. Ada beberapa cara kita boleh buat corporate valuation. Jadi ini menentukan kepada kita capital yang kita dapat kalau kita kedudukan kewangan syarikat lah.
bila kita buat penilaian kontrak syarikat. Yang seterusnya, apa ni, IPO cash management. Go public with an IPO ni cara macam mana kita dapatkan, boleh raise capital yang saya cakap tadi. Kalau itu salah satu cara yang boleh kita dapatkan, kita offer shares di pasaran bagi listed company, syarikat-syarikat listed company. Jadi dia offer, mungkin dari segi right, dia buat right issue, okay, ataupun warrant. Jadi public boleh buy dia punya issue tadi. Jadi dari situ company boleh dapat collect more. Okay. Sama juga dengan bond, issue bond, issue bond tertentu Yaman, okay, untuk mendapatkan wang. Kerajaan pun buat bond, pinjaman wang untuk membiayai projek-projek tertentu. Dan dari situ projek dapat dilaksanakan. Mungkin dia dah kira dari segi projected tu, cash flow tadi, financial statement tadi. Dari situ kerajaan boleh buat penentuan sama ada berapa banyak nak pinjam dan selama jauh mana nak pinjam. Sama juga dengan syarikat. Projek ni memerlukan berapa kos, daripada mana, selama mana dan jauh sejumlah mana bond tu patut dikeluarkan. Jadi isu lain semasa dalam pelaksanaan strategi ni, isu R&D. R&D ni biasalah kita nak tambah baik ataupun kualiti ataupun nilai produk. Jadi R&D ni penting. Jadi setengah-setengah syarikat tu dia have their own R&D unit. Kalau kita R&D based company, jadi kalau kita buka R&D based company, mungkin kita boleh copy ataupun boleh tengok R&D daripada syarikat daripada kita punya competitors, and then try buat adjustment here and there, and then come up with our new product. R&D ni kosnya biasanya kalau kita kos R&D biasanya banyak lah, tinggi, bergantung pada produk yang kita jual, nak keluarkan. Kalau nak buat kereta tu, saya difahamkan kalau nak buat satu model tu, kalau dahulu saya baca artikel, motor nak buat satu model baru 500 million, 500 juta untuk satu-satu model R&D. Sebab mesin kena tukar, semua sekali kena tukar, testing, jadi kosnya besar. Jadi R&D sebenarnya rasa kita bincang sebelum ni ada cycle. Jadi kalau sebab kita kena tahu stage di manakah stage yang produk kita sedang berada. Okay. Dan bila R&D tu patut dibuat. Jadi bagaimana tambah baik produk tu perlu dilakukan. Ini kita biasanya kaitkan dengan marketing. Kita boleh unit penyelidik daripada prototype, dan kita beli prototype tu, jadi kita dapatkan hak eksklusif right, patent, dan kita jadikan barang tu barang yang dikeluarkan oleh syarikat kita. Jadi R&D ni juga mungkin kita kaitkan dengan isu-isu seperti isu lain lah dari segi cost accounting tadi, accounting and finance. Sama ada kita mampu ataupun tidak mampu R&D.
Dan juga kita tengok kalau kita keluarkan barang ni, sama ada produk ni macam mana nak dipasarkan, berkaitan dengan isu-isu marketing. Jadi sebab tu benda ni adalah satu proses yang saling bergantungan, kan, interrelated. Jadi kita dalam pelaksanaan implementation strategi ni kita kena bincang dengan jabatan jawatan lain juga dari segi dari segi kebolehkelaksanaan, okey, satu program. Okay. Jadi be the first firm tu. Jadi biasalah kalau kita be the first enter in the market, mungkin kita boleh dapatkan untung yang banyak lah. Okay. Tapi R&D tu mahal, tinggi. Okay, be an innovative imitator. Okay. Thus minimizing the cost. Okay, biasalah. Kalau kita copy ataupun imitate the product from the market, jadi cost rendah. Tapi barang tu telah dijual terlebih dahulu daripada introducer, who are the first enter in the market. Ataupun kita boleh gunakan strategi be a low cost producer by mass producing. Jadi ni adalah bergantung kepada strategi syarikat. Strategi syarikat. Kalau kita sanggup keluarkan produk baru dan kita ada market penetration yang luas, market development yang luas, jadi kita boleh gunakan R&D dan cuba market sebanyak mungkin, cover possible market that we have. Okay, itu isu R&D lain juga yang tidak dibincang di sini. Yang lainnya isu dari segi isu sistem maklumat, data penting. Data tentang pelanggan kita. Data tentang faktor demografi. Itu penting juga diketahui oleh syarikat. Yang kita ada tu penduduk. Data taburan penduduk. Jadi kalau kita proses tu data tu dengan baik, jadi kita boleh gunakan data tu untuk kita gunakan untuk melaksanakan program pemasaran yang sesuai. Contohnya data tambah duduk tu, kita ambil satu contoh. 10,000 orang. Daripada 10,000 segmentation. Bukan dia punya income, household income. Dia punya berapa percentage orang yang high income level, low income level, medium income. Jadi situ kita boleh gunakan maklumat tu untuk tentukan barangan yang patut ditawarkan. Barangan patut ditawarkan, apakah jenis barangan yang patut dijual bagi satu. Itu contoh. Masih ni kejayaan syarikat. Strategi yang itu data ni bilangan penduduk. Maklumat nak dapat macam kita maklumat dapat, kita boleh beli maklumat tu. Maklumat tu kita boleh beli. Boleh third party third party ada syarikat firma yang mengumpul data dan menjual data. Ataupun kalau kita tengok
syarikat AC Nielsen menjual data. AC Nielsen. AC Nielsen ni dia banyak terlibat dalam broadcasting. Dia buat satu carapan tentang contohnya macam mana kita nak. Sebab tu kita tengok syarikat-syarikat yang nak memasarkan iklan dia di televisyen, waktu ni berapa kos perlu bayar. Waktu ni berapa. Sebab syarikat tu Indonesia ni, syarikat yang tu telah kaji. Waktu ni berapa penonton, jumlah viewers. Waktu ni berapa viewers dia. Jadi di situ dia tengok dari segi penetration dia punya iklan lah. Jadi ada syarikat, sebenarnya ada syarikat-syarikat lah, yang tertentu. Ada banyak syarikat lah yang provide data ni. Data ataupun kalau nak data tu kena pergi Jabatan Perangkaan Statistik Department tu tak. Tapi kalau nak data-data yang bersifat bisnes, ada syarikat-syarikat yang tentu yang menjual data-data ni lah. Okey. Jadi cara spesifiknya saya tak ingat lah, tapi antara saya ingat AC Nielsen. Okey, Doktor, boleh Doktor. Oh, rupanya dia buat bisnes dengan jual data. Oh, gitu. Dia bisnes. Dia bisnes. Dia AC Nielsen report. Boleh tengok, boleh Google AC, tulis AC Nielsen. Okey, Doktor. Terima kasih, Doktor. Hormat tu. Nanti tengok. Kita tengok ni, AC Nielsen Corporation is a global leader in consumer research, offering comprehensive information that tracks sales volume, share, trend, pricing, promotion, distribution, inventory level for corporate client in variety. Ni. Awak tulis AC Nielsen. Jadi AC Nielsen ni dia syarikat yang jual data ni. Dia boleh dapat data dari AC Nielsen. Oh, ada Doktor. Okey, seterusnya ada kan? Ada. AC Nielsen. Dia jual data tak? Dia pun tahu kalau kawasan ni nak orang berapa. Kalau kampung kecil kita nak tahu lah kan. Kalau dia sebab dia multinational company ni. Okey, yang akhir sekali mobile computing. Okey, mobile tracking of employees, mobile apps for customer. Jadi ni adalah cara-cara kita boleh mungkin nak track kita punya pekerja lah. Okey, track customer dan yang ni adalah masuk dalam apa? Dia cakap tadi apa tadi? Lupa saya mobile computing ni. Social media kan. Okey. Device di mana ni kita boleh gunakan sebagai alat pemasaran pun boleh. Okey, alat komunikasi pun boleh. Okey, nak interact dengan customer pun boleh. Sebab sekarang ni kita ada handphone mobile. Jadi untuk hari ini saya rasa itu saja. Kita belajar tentang strategi implementation. Bagaimana kita boleh memastikan strategi itu dapat dilaksanakan dengan berkesan dengan memikirkan faktor-faktor yang ada dalam syarikat tu. Contohnya faktor kewangan, faktor marketing, faktor perakaunan, faktor tadi R&D dan juga faktor-faktor lain, information technology, information system. Jadi faktor-faktor ni kita kena lihat yang mana faktor tu ada dan boleh dilaksanakan supaya strategi yang kita kira tadi, hantar kertas tadi boleh dilaksanakan dengan baik. Okey, ada soalan sekali?
Slide saya tak upload dah. Tapi saya upload. Test kita tangguh dulu lah. Raya kot. Nanti saya akan beritahu balik. Jadi kalau tak ada, saya rasa setakat ini dulu hari ni. Terima kasih semua. Selamat menyambut Hari Raya lah. Ya. Yang Dr. rasa kan, zaman sekarang ni strategik marketing yang paling sesuai macam mana? Yang macam lebih advance. Macam mana tu? Strategik marketing mana? Sekarang ni kita biasanya ada physical dengan online kan. Yang marketing yang biasa guna, medium channel yang dia guna. Jadi pada masa ada Jadi memang doktor rasa yang paling sesuai. Sebab sekarang kan dia macam semakin banyak soft skill yang kita ada dalam internet, dalam pengurusan online tu, semakin advantage tu semakin tinggi. So doktor rasa macam fleksibel. Sebenarnya bergantunglah kan. Bergantunglah kepada produk apa benda yang kita jual tu. Sebenarnya tu kita tengok dulu, betul tak? Produk dia kena balik kepada 4P's concept. Jadi marketing 4P's. Product, price, place, promotion. Jadi berdasarkan tu kita kena tentukan strategi yang sesuai. Betul tak? Kalau produk kita produk fizikal, kita guna physical outlet. Kalau kita hanya contohnya consultant. Consultant, kita perlu pada physical outlet, kita perlu pada office je. Contohnya Irfan Khairi worldwide je. Di Dubai pun ada pejabat dia tak? Kan? Irfan Khairi. Jadi kalau kita ni jual physical produk, jadi kita kena ada. Jadi of course combination lah. Of course combination yang antara traditional yang inilah traditional way of doing marketing ni dengan yang teknologi. Teknologi tu masuk social media, latest teknologi, social media, platform, apa sebenarnya. Social media lah, website, Insta tu perlu ada lah, bergantung pada syarikat. Bergantung pada jenis pelanggan. Tengok, kita kena ada website, tak? Sekarang ni kalau kita peniaga kecil-kecil, dia IG je, betul tak? IG kan, sebab orang boleh kita boleh pop up. Bila masuk tu, dia akan timbul. Jadi kita orang boleh dapat. Kalau company besar, dia ada website. Website nak market produk dia kan. Bergantung lah. Tapi dengan kata lain, teknologi ni kita dapat ignore. Kita dapat ignore teknologi. Sebab kita guna teknologi untuk market. Tapi bentuk tu bentuk macam mana, bergantung lah. Bentuk ataupun bergantung pada konten produk tu. Kalau kita menggunakan IG, kita tidak dapat share semua information, maklumat tu. Jadi, kalau ada website, kita boleh share, betul tak? Macam-macam kita boleh tengok produk knowledge, dia. Macam-macam maklumat kita boleh input dalam website. Kalau IG, dia just tunjuk kata bukan poster way bertani, boleh masuk IG, betul tak? Tengok lah, bergantung pada produk ataupun service yang you offer ni. Contoh tu yang paling kan lah. Okay? Ya, Doktor. Boleh, Doktor. Jelas, Doktor. Jelas lah. Jadi, Asyirah, kita jumpa minggu depan lah. Okey, Doktor. InsyaAllah, Doktor. Okay, terima kasih. Selamat hari raya semua. Okay. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Doktor. Salam, Doktor. Thank you, Doktor. Baik.